Bismillahirrahmanirrahim. Baju anggur juga. Tok Khatib tak janggut dia mati. Tapi bila Mazid tak mati, dia mati Mekah. Umur 110 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada penonton-penonton yang setia dalam channel Jejak Insan Kamil, seperti biasa sebelum ini kami mensajikan kepada anda video-video berkenaan tentang wali-wali Allah. Tapi untuk kali ini memandangkan kita berada dalam pelaksanaan tempoh pelaksanaan PKP, Perintah Kawalan Pergerakan 3.0. Jadi ia menyukarkan pihak kami untuk keluar membuat aktiviti eksplorasi. Jadi kami akan kongsikan kepada anda video-video yang lepas. Salah satunya video berkenaan satu peristiwa di Padang Kacong. Jadi saya harap kalau anda ingin mengetahui kisah peristiwa di Padang Kacong ni, anda perlulah tonton video ini hingga habis. Okey. Jadi untuk tu sama-sama kita tonton klip ini. Baiklah, pada pagi yang indah ini kami akan bawakan kepada anda paparan mengenai eksplorasi tim JIK ke sebuah perkuburan Islam yang mana di situ terdapat beberapa makam, 12 makam pahlawan yang syahid dalam peristiwa berdarah di negeri Terengganu. Yang mana peristiwa ini merupakan peristiwa berdarah yang berlaku kali pertama di negeri Terengganu di zaman Sultan Sulaiman Badrul Alam Shah. Tanpa buang masa, jom ikut kami untuk pergi ke makam perkuburan tersebut. Okey, sekarang ni kita dah sampai di Masjid Abdul Rahman Limbong yang terletak di Kampung Padang Kacong di Telemong. Yang mana kalau tengok di belakang saya ni ada replika keris. Itu kita boleh tengok ada mungkin satu tapak perkuburan lama yang mana melibatkan pahlawan-pahlawan lama. Jadi untuk tu tanpa buang masa, jom ikut saya. Okey, Pak Wi, boleh Pak Wi cerita sikit mengenai tapak kubur lama ni? Ni kubur zaman perang Haji Rahman Limbong, pemberontakan kaum Tani. 1928 berlaku kisahnya. Jadi mana macam kata lawan orang putih lah, tapi zahirnya macam lawan Sultan Sulaiman. Hakikatnya lawan orang putih. Jadi matilah 12 orang. Dalam perang mati 12 orang tu, hak dak eluknya seorang je. Nama dia Tok Bilal Mak Zing. Tok Bilal Mak Zing nama dia dak eluk. Jadi orang tembak-tembak lain gugur ke dia seorang dak eluk. Tapi baju tembuh. Baju ni macam cucu api rokok, berubah, tapi tubuh tak jejak. Tapi dibuat mati juga. Jadi dia selamat ah. Tapi kelengak kena buang di Singapura. Haji Rahman Limbong kena buang Mekah. Nak buang negeri China kapal tak jalan. Sebut nak buang Mekah kapal jalan. Macam penyokong dia tu Terbilang Mak Zing, Penghulu Saleh Pasinyo, Bakor Ceting, Tok Lebasa, Allah Jokaka, Mak Terbitah kena buang di Singapura dalam 2 tahun setengah. Jadi kita tak pasal orang-orang yang kita sebut je dia kena anak beranak kita. Tok Lebasang, Tok sepupu kita. Allah Jokaka, Tok sepupu kita. Jadi orang terlibat pada perang tu. Dia orang Kuala Mencing. Sebab ayah kita Haji Mak Tersah orang Kuala Mencing. Kena buang Singapura 2 tahun setengah. Lepas tu kita ambil balik Pengapunang lah maknanya. Jadi kurang. Ya. Okay, kalau sini Pak Wi dia ada nama antara orang yang syahid ni. Jadi boleh Pak Wi cerita sikit maknanya siapa dia ni antara kalau Pak Wi tahu lah. Dia maknanya pengikut Haji Rahman Limbong Melaka ni. Orang punya pokok anak murid dia. Macam dia kata Tok Janggut ni bukan Tok Janggut Kelantan, bukan Tok Janggut Perak. Nama dia Haji Abdul Rahman juga. Kalau tak salahnya kena Tok Khatib Pelung. Tapi dia mati ni bukan kerana luk, dia mati kerana peluru tu banyak sangat sehingga tubuh dia jadi mati angus je. Tubuh dia jejah. Macam Khatib Muhammad, macam Terbilang Mak Zing Telemong tu memang dia tak mati, tapi baju angus juga. Tok Khatib tak janggut dia mati. Terbilang Mak Zing tak mati, dia mati Mekah. Umur 110 tahun. Dia terlibat dengan perang tapi tubuh dia dah luk. Baju tembuh, berubah baju. Zaman arwah ayah kita kata, ayah kita Haji Mak Tersah kata, "Awi mu nak belajar ilmu perang pergi kat Terbilang Mak Zing Telemong tu." Jadi kita nak mari Telemong tu zaman dulu jauh. Jadi abang kita arwah Datuk Ozali pergi tunjuk baju tu. Belum pada jaga Mekah baju berubah macam kena rokok, api rokok. Kalau kesan peluru. Jadi baju tu kira ada lagi baju. Ada tahu turunan dia sipang tak tahu. Pak Wi tahu kat mana. Kita tak kenal turunan dia. Dengan dia pun kita tak ada. Kita nak mari payah zaman budak-budak. Minat terminat ilmu perang tu tembok dak luk gitu. Aku Tok Bilal Mak Zing Telemong mati umur 110 tahun mati Mekah.
Nama dia tak ada sebab dia tak mati. Dia kira perang ni cerita sebab benda. Perang cerita sebab ada orang kampung nak puas hati dah. Tukar. Tak puas hati hak cukar pun ada. Lepas tu tak benar bawa kerja dalam hutan, tak benar bawa senjata. Dan orang kampung perlu bawa senjata masuk hutan, takut babi, takut rimau, takut apa. Tapi arwah ni pada orang putih tak benar. Orang putih guna setah lemang. Jadi bunding-bunding pun begini pun tak selesai juga. Pakat nak serang lah. Mana justru hitam daripada nombak warna murid dia lebih 1,000 orang. Nak perang. Terlibat dengan kujak pok suhu dungung tu. Nak main nasihat tapi perang tu tak berlaku juga. Tapi kediaman ni dah tu saja mula dia masa mau perang dah. Mungkin nak selesai ni kena buang di Argau di Mekah. Mati Mekah tahun 29. Haji Abdul Rahman bin Haji Abdul Hamid tu orang petani. Haji Abdul Rahman Limbung. Dia nama kita Kupaluh lah. Dia seguru dengan taknya kita Haji Mat Sepaing. Untuk diringkaskan cerita sebelum tercetusnya peristiwa di Padang Kacung ini, pada 7 Mei tahun 1928, Baginda Sultan telah mencemaduli untuk menemui rakyat di Hulu Terengganu. Pertemuan tu dilakukan di Kampung Buluh, yang mana kehadiran ketika itu melibatkan seramai 1,000 hingga 3,000 orang penduduk kampung di Hulu Terengganu. Jadi setiap wakil kampung ketika itu datang menghadap Sultan untuk mengadukan masalah-masalah yang mereka hadapi yang berkaitan dengan undang-undang yang kerajaan keluarkan ketika itu. Antara masalah-masalah yang diadukan kepada Baginda Sultan iaitu berkaitan dengan mengenai bebanan yang mereka tanggung akibat daripada cukai-cukai yang dilaksanakan ketika itu. Jadi segala aduan yang diluahkan, rata-ratanya pihak Sultan tidak memenuhi kebanyakan aduan yang diadukan kepada Baginda. Dan pada masa sama, pihak Sultan memberi ampun kepada mereka yang ketika itu ada yang tertuduh kerana menderhaka pada pihak kerajaan. Inilah antara makam-makam para pejuang yang gugur syahid dalam perjuangan mereka untuk menuntut hak keadilan dan mempertahankan tanah air dalam peristiwa berdarah di Padang Kacung pada tahun 1928. Jadi itulah sedikit info yang boleh kami kongsikan kepada anda mengenai peristiwa berdarah di Padang Kacung pada tahun 1928 ini yang melibatkan 12 orang pahlawan. Saya kira pahlawan lah, 12 orang pahlawan yang syahid dalam mereka hanya semata-mata ingin menegakkan keadilan, menuntut hak mereka, menentang undang-undang yang dilaksanakan ketika itu. Secara kesimpulannya, saya boleh katakan bahawa mereka ini bukanlah kumpulan penderhaka sebenarnya. Jadi terima kasih saya ucapkan kepada anda yang sudi menonton dalam segmen ini untuk kali ini. Jadi apapun, teruskan untuk menyokong usaha kami ini. Jangan lupa untuk saksikan pada episod yang akan datang. Saya harap kita semua insya-Allah sentiasa di bawah naungan Allah Taala. Semoga sihat selalu dan jumpa lagi pada episod akan datang. Assalamualaikum.